Apa itu cerita jenaka? Cerita jenaka Melayu merupakan salah satu cabang sastera rakyat yang mengandungi watak dan perwatakan lucu sehingga mencuit hati pendengarnya. Hampir keseluruhan cerita jenaka menggambarkan kebodohan watak utama, sifat bodoh akibat daripada sesuatu tafsiran yang salah menyebabkan watak jenaka itu melakukan aksi-aksi yang menimbulkan kelucuan. Selain watak bodoh, terdapat juga watak pintar dan watak yang selalu mengalami nasib malang. Jenis-jenis cerita jenaka. Cerita jenaka tempatan. Cerita yang lebih berpandukan soal-soal berkaitan isu tempatan dari segi watak, latar persoalan dan sebagainya. Contohnya, Pak Pandir, Lebay Malang, Pak Kaduk, Pak Belalang dan Si Luncai. Ciri-ciri cerita jenaka. Yang pertama, dari segi watak dan perwatakan. Nama watak melambangkan sifat-sifat watak berkenaan. Contohnya, watak Pak Pandir, Lebay Malang, Pak Belalang, Pak Kaduk dan Si Luncai. Kelucuan cerita jenaka dilahirkan daripada sifat dan tindakan yang dilakukan oleh watak itu sendiri. Sifat watak lucu dalam cerita jenaka Melayu dibahagikan kepada 3 golongan, iaitu watak bodoh sial boleh didapati dalam cerita Lebay Malang dan Pak Kaduk, watak pintar bodoh cerita Pak Pandir, watak pintar cerita Pak Belalang dan Si Luncai. Seterusnya, dari segi latar. Latar dalam cerita jenaka berlaku di alam nyata, dalam kalangan masyarakat manusia biasa, suasana masyarakat tani atau nelayan dan tidak bercampur dengan alam fantasi. Plot cerita. Plot cerita jenaka bersifat sederhana, mudah, lurus, kronologi dan tidak berpelit-pelit. Peristiwa lebih tertumpu kepada watak utama sahaja. Dalam satu-satu cerita jenaka, terdapat episod-episod kecil yang berasingan tetapi dapat berdiri sendiri sebagai sebuah cerita. Jalinan plotnya dimasukkan unsur-unsur ketegangan, konflik, klimaks serta penyelesaian cerita dengan happy ending atau tragic ending. Contoh cerita jenaka dan mesejnya. Cerita jenaka Lebay Malang. Pada masa dahulu di sebuah desa tinggal seorang lelaki yang dipanggil Pak Lebay. Rumah Pak Lebay terletak di tepi sebatang sungai. Pada suatu hari datanglah seorang lelaki ke rumah Pak Lebay. Tujuan lelaki itu ialah untuk menjemput Pak Lebay ke rumahnya untuk majlis kenduri. Rumah lelaki itu terletak di sebuah kampung di hulu sungai itu. Maka berjanjilah Pak Lebay untuk hadir ke majlis tersebut. Tidak berapa lama kemudian datang pula seorang lelaki lain ke rumah Pak Lebay. Rupa-rupanya lelaki itu juga ingin menjemput Pak Lebay menghadiri kenduri di rumahnya. Rumah lelaki itu pula terletak di hilir sungai. Selepas kedua-dua lelaki itu berlalu, maka Pak Lebay pun memasang strategi bagaimana membolehkannya hadir di kedua-dua majlis tersebut. Kedua-dua majlis akan diadakan serentak. Pak Lebay akan menggunakan perahu untuk pergi ke kedua-dua majlis. Pak Lebay merancang untuk pergi ke kampung di hulu terlebih dahulu. Selepas makan di situ, Pak Lebay akan segera berdayung ke kampung hilir pula. Pergerakan menghilir akan mempercepatkan perjalanan Pak Lebay. Keesokan harinya, Pak Lebay memberitahu isterinya hajat untuk ke rumah kenduri. Pak Lebay turut berpesan agar tidak menyimpan makanan untuknya kerana dia pasti sudah kenyang setelah hadir di 2 kenduri. Pak Lebay sudah terlewat. Namun, Pak Lebay bertekad untuk hadir di kedua-dua majlis. Dia melihat arus sungai dan berfikir sejenak. Jika dia terus ke kampung hilir, dia akan sampai tepat pada waktunya. Namun, sudah pasti dia tidak akan sempat ke kampung hulu. Sebaliknya, jika dia ke kampung hulu, dia akan terlewat sedikit kerana terpaksa berdayung menongkar arus. Namun, dia mendapat kelebihan berdayung ke kampung hilir kerana perjalanan menghilir akan lebih lancar. Maka Pak Lebay mengambil keputusan untuk ke kampung hulu terlebih dahulu. Ini memberi peluang kepadanya untuk hadir di kedua-dua majlis biarpun terlewat sedikit.
Ketika Pak Lebay tiba di Kampung Hulu, majlis telah hampir selesai. Meskipun begitu, semua makanan telah habis. Pak Lebay rasa kecewa, namun segera bergegas ke Kampung Hilir pula. Namun sesampainya di sungai, arah aliran telah berubah. Fenomena pasang surut laut menyebabkan perjalanannya kali ini juga terpaksa melawan arus. Dengan bersusah payah, Pak Lebay berdayung ke Kampung Hilir. Sekali lagi Pak Lebay bernasib malang kerana majlis telah pun selesai. Tuan rumah meminta maaf kerana semua makanan telah habis. Dengan perut yang lapar, Pak Lebay berkayu pulang ke rumah. Dia berharap dapat makan di rumah. Malang sungguh apabila isterinya telah membuang semua makanan, kerana itulah pesan Pak Lebay sebelum keluar tadi. Beginilah nasib lebay yang malang. Amanat yang hendak disampaikan melalui cerita jenaka lebay malang ini adalah kita hendaklah menepati masa apabila berjanji. Kita janganlah bersikap tamak kerana akan merugikan diri sendiri. Kita perlulah bersabar dengan segala ujian yang dihadapi. Cerita jenaka Si Luncai dengan labu-labunya. Si Luncai telah dijatuhkan hukuman oleh raja supaya dibuang ke tengah laut. Si Luncai dihukum kerana kesalahannya mempermain-mainkan raja serta pembesar-pembesar baginda. Oleh itu, dia menerima hukuman itu dengan tenang. Pesuruh raja pun bersiaplah membawa Si Luncai ke dalam perahu untuk dibawa ke tengah laut kerana Si Luncai akan dibuang ke dalam laut itu nanti. Si Luncai telah dimasukkan ke dalam sebuah guni dan dipikul ke pangkalan. Apabila sekaliannya telah siap, maka perahu itu pun dikayuhlah ke tempat laut. Dari dalam guni itu, Si Luncai dapat melihat beberapa biji labu air terdapat di dalam perahu. Setelah lama mereka berkayuh, Si Luncai berkata, "Kasihan benar aku melihat kamu semua terlalu teruk berkayuh. Mahukah kamu semua jika aku ajarkan lagu untuk menghilangkan penat kamu semua itu?" Tiba-tiba salah seorang daripada mereka berkata, "Diamlah kamu, sebentar lagi kamu akan dicampakkan ke dalam laut." Mendengar kata-kata yang sedemikian itu, maka Si Luncai pun menyanyilah. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Mendengar Si Luncai menyanyi itu, pesuruh raja itu mula tertarik dan beberapa orang pengkayuh mula bernyanyi. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Maka beberapa orang yang lain pun menjawablah, "Biarkan, biarkan." Akhirnya, mereka menjadi dua kumpulan menyanyikan lagu itu. Si Luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Demikian lagu itu dinyanyikan berulang-ulang hingga lekalah mereka semuanya. Melihat keadaan itu, maka Si Luncai pun keluar dari guni dan dia mengisikan beberapa biji labu ke dalam guni itu dan kemudian dia mengambil 2 biji labu yang lain lalu terjun dari dalam perahu. Si Luncai berenang ke tepian menggunakan pelampung labu air yang 2 biji itu. Apabila sampai ke tengah laut, pesuruh raja pun mencampakkan guni itu ke dalam laut. Pada mereka, matilah Si Luncai dan mereka pun baliklah memberitahu raja akan hal itu. Tiada siapa yang tahu bahawa Si Luncai sebenarnya telah berenang sampai ke pantai. Namun dalam hatinya menyimpan dendam yang sangat mendalam kepada raja yang zalim dan angkuh itu. Setiap hari dia memikirkan bagaimana caranya untuk membalas dendam. Padanya raja adil, raja disembah, raja zalim, raja disagah. Setelah beberapa hari lamanya barulah Si Luncai mendapat idea. Pada hari yang terpilih itu, Si Luncai pun mengenakan baju serba putih, lengkap dan serbannya sekali. Imej yang dibinanya adalah imej orang alim lagi warak. Setelah itu, dia pun dengan beraninya pergi ke istana raja. Melihat Si Luncai datang, terkejutlah seisi istana kerana tidak menyangka yang Si Luncai telah hidup kembali. Raja pun keluar dan terjadilah pertemuan baginda dengan Si Luncai buat kali kedua.
Apa yang terjadi kepada kamu? Tanya baginda. Alhamdulillah, Patik sekarang telah insaf. Patik akan menjadi orang alim. Patik tidak akan perlukan apa-apa lagi di dalam hidup ini. Apa yang terjadi pada kamu? Patik telah sampai ke alam arwah dan bertemu dengan arwah-arwah yang telah mati, termasuk arwah ayah Patik dan almarhum ayahanda tuanku. Apa yang beta lakukan? Entahlah, almarhum cuma berdiam diri. Katanya, baginda ingin bertemu sendiri dengan tuanku untuk memberi nasihat, kata si loncai. Bagaimana? Bolehkah beta bertemu ayahanda beta? Masakan tidak? Hamba yang hina ini pun boleh, apalagi tuanku yang mulia. Si loncai tersenyum dalam hatinya. Perangkapnya sudah mengena. Raja yang zalim tapi bodoh itu akan berjaya ditipunya. Bagaimana caranya? Tanya raja. Begini, tuanku hendaklah masuk ke dalam laut dalam peti yang dilubangi. Patik dahulu pun begitu juga. Di dasar lautnya akan berlaku pertemuan itu nanti. Tanpa berfikir panjang, raja pun bersetuju. Pendek cerita, raja yang dibuang ke laut di dalam peti yang berlubang. Apalagi air pun masuk dan raja pun mati lemas. Si loncai lari menyembunyikan diri dan tidak diketahui lagi keadaan dan nasibnya selepas itu. Nilai yang terkandung di dalam si loncai dan labu-labunya adalah ketenangan, kebijaksanaan dan keberanian. Seterusnya, pengajaran yang terkandung dalam cerita jenaka tersebut adalah kita hendaklah bijak menggunakan akal bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Kedua, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Dan ketiga, kita janganlah menyimpan dendam terhadap sesiapa pun kerana ia akan menimbulkan permusnahan. Dapatlah kita lihat melalui cerita jenaka seperti si loncai dan lebay malang ini membuktikan bahawa cerita-cerita jenaka Melayu tidak menggambarkan kelemahan masyarakat Melayu tradisional, malah mempunyai kepribadian yang tinggi. Kenyataan tersebut diperkukuhkan menerusi ciri-ciri watak dan perwatakan positif di dalam cerita jenaka Melayu, iaitu ringan tulang, watak yang menurut perintah, watak yang berani, watak yang mempertahankan hak dan watak yang menepati janji. Dapatan kajian tersebut disahihkan kebenarannya melalui prinsip-prinsip yang terkandung dalam pendekatan. Sekian, terima kasih.